Nahas pesawat Singapura 79 mati, 85 lagi cedera. 4 rakyat Malaysia antara 44 penumpang yang disahkan selamat. Buletin utama 1 November, bas dibenarkan terus guna cermin gelap. 11 lagi barangan keperluan harian akan mempunyai harga maksimum. Kita bersama Azmi Aziz untuk berita utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 79 orang disahkan terbunuh dalam nahas pesawat penerbangan Singapura SQ006 di lapangan terbang Chiang Kai-shek, Taipei, Taiwan malam semalam. Sekat ini kotak hitam baru dijumpai tetapi punca sebenar nahas belum dapat dipastikan. Namun pelbagai teori diutarakan termasuk faktor cuaca dan kemungkinan pelanggaran dengan sebuah objek sewaktu berlepas. Turut berada dalam pesawat Boeing 747 itu ialah 9 rakyat Malaysia termasuk juruterbangnya. Nahas berlaku di lapangan terbang Taipei ketika pesawat Boeing 747 berkenaan dalam perjalanan ke Los Angeles dalam keadaan cuaca buruk. Ia adalah kemalangan kali kedua yang berlaku di lapangan terbang antarabangsa Taipei sejak 2 tahun lalu. Ketika kejadian, pesawat malang itu membawa 159 penumpang dan 20 anak kapal. Ia dijadual ke Los Angeles, Amerika Syarikat selepas bertolak kira-kira jam 11.18 malam waktu tempatan. Kali terakhir pesawat berusia 3 tahun itu melakukan penerbangan ialah pada 16 September lalu. Laporan awal menyebut pesawat terlanggar sesuatu objek ketika berlepas. Siasatan awal turut merumuskan bahawa punca nahas adalah disebabkan cuaca buruk dan masalah mekanikal pada pesawat. Ada juga yang mendakwa pesawat SIA itu dikatakan berlanggar dengan sebuah alat pembinaan di landasan yang ditutup berdekatan ketika sedang berlepas. Menurut seorang ahli penyiasat dari Taiwan, ada kemungkinan juga pesawat itu melalui landasan yang salah sewaktu berlepas. Manakala seorang penumpang yang terselamat dalam kejadian itu pula mendakwa, mereka dapat merasakan pesawat melalui permukaan yang tidak rata sewaktu berlepas. Ketika ini, siasatan terperinci mengenai tragedi masih dijalankan dan punca sebenar nahas belum dapat dipastikan. Pihak penyelamat kini masih mencari penumpang yang hilang dan 2 kotak hitam yang masih belum dijumpai. 5 rakyat Malaysia termasuk juruterbang pesawat itu juga disahkan selamat. Usaha kini sedang dijalankan bagi mewawancara mereka. Keempat-empat rakyat Malaysia yang terselamat dikenal pasti sebagai Ho Kim Keong, Lai Chiu Yen, Lee Swet Yee dan Teng Kang Hui. Dalam pada itu, 4 lagi nasib rakyat Malaysia belum dapat ditentukan. Mereka ialah Lee Nyu Ka, Nur Shariza Abdul Razak, Yong Fen Mi dan Yu Ying Chuan. Selain daripada 8 rakyat Malaysia itu, penumpang lain yang dikenal pasti ialah 55 Taiwan, Amerika Syarikat 47, India 11, Indonesia 5, Mexico 4, Britain 4, Thailand 2, New Zealand 2, Vietnam 2 dan masing-masing seorang dari Australia, Kanada, Kemboja, Jerman, Jepun, Filipina, Republik Ireland dan seorang lagi sama ada dari Canary Islands atau Spanyol. The entire company and I are deeply shocked and saddened by this tragic accident. It is the first involving fatalities in SIA's history. I wish to express our sincere regrets to all concerned for this horrifying accident. Our immediate priority is to take care of all the affected passengers and crew and their respective families. SIA will spare no efforts to assist every one of them. Di Sabah, keluarga 3 mangsa nahas pesawat SIA hanya mampu berdoa agar ahli keluarga mereka adalah antara penumpang yang terselamat. Bagaimanapun setakat ini mereka belum mengetahui nasib pasangan suami isteri Yong Fen Min dan Lee Nyu Ka serta Yu Ying Chuan. Suasana pilu menjelubungi ahli keluarga Yong Fen Min dan isterinya Lee Nyu Ka di Taman Casa Fabulosa, Jalan Lintas, Kota Kinabalu. Menurut Abang Fen Min, Fan Yin, 50 tahun, adiknya bersama isteri serta 2 anaknya berusia 4 dan 2 tahun berada di Kuala Lumpur sejak sebulan lalu atas urusan perniagaan. Pasangan itu kemudian bercuti ke Amerika Syarikat tanpa membawa kedua-dua anak mereka yang dijaga oleh ibu Nyu Ka di Bandar Utama Petaling Jaya. Menurut Fan Yin, adiknya dijangka berada di Los Angeles selama 1 atau 2 hari sebelum meneruskan percutian ke Kanada. Saya jumpa dia barangkali 1 bulan. Ya, saya ada cakap sama dia 2 hari.
Dia telepon sama saya, dia cakap dia pergi sana holiday. Kita bilang jangan pergi dulu. Saya bilang Christmas baru pergi lah, jangan gelang kaput. Dia cakap tidaklah, dia mau pergi dulu, nanti Christmas dia bikin saya pun mau holiday lah. Beliau mendapat tahu mengenai nahas pesawat SIA itu melalui panggilan telefon adik perempuannya jam 4 pagi tadi yang memaklumkan bahawa Fan Min antara penumpang pesawat SIA berkenaan. Beliau kemudian menghubungi pejabat SIA untuk mendapatkan pengesahan rasmi. Fan Min dijangka berlepas ke Taipei bersama-sama seorang kakaknya dan abang Nyuka. Keluarga seorang lagi penumpang pesawat SIA, Yu Ying Chuan di lorong Angsa Luyang, Kota Kinabalu gagal dihubungi. Buletin utama difahamkan melalui jirannya, Ying Chuan dilaporkan berlepas ke Amerika Syarikat semalam kerana bertukar tempat kerja dari Kuala Lumpur. Dia sebelum ini pernah bertugas di Kota Kinabalu dan mempunyai 4 anak berusia antara 7 dan 17 tahun. Di Los Angeles, keluarga 47 rakyat Amerika Syarikat berhimpun di lapangan terbang bagi mengikuti perkembangan terbaru berhubung nasib anggota keluarga mereka. Bagi Nancy Louise Jones, tiada berita yang lebih menggembirakan selain mengetahui suaminya John Diaz, 50 tahun, terselamat. He calls and says, "Honey, I've been in a plane crash." Plane split in two. There were 2 stewardess that couldn't open the emergency exit. He hit it with his shoulder and got the emergency exit out and got as many people out. And he goes, and I took off out, across the tarmac. Namun ada juga anggota keluarga mangsa yang mengadu tiada maklumat terperinci diperoleh berhubung tragedi itu ketika menghubungi hotline yang diberi. Bagi mangsa yang menjalani detik cemas itu, ia semestinya sesuatu yang sukar dilupakan. 感觉我是以为飞机滑出跑道而已，因为那时候都定在那边，也没有感觉冲撞很大都没有。结果隔了没有多久，马上就发觉机身外面左右两边都很大的火。 But I can't make it to jump out of it. But this man, I didn't know him. I mean, just he said, help, help. I said, okay. I gave him a push, and I followed him, and we've been see the boss of the airport waiting for us, and they delivered to the airport. Penggunaan cermin gelap bagi semua bas baru dihadkan kepada 30%. Bagaimanapun arahan itu tidak tertakluk pada bas lama kerana penukaran cermin membabitkan kos yang tinggi sehingga RM4,000 bagi sebuah bas. Wartawan Pang Chin Fei mempunyai butiran mengenai arahan terbaru itu. Cermin gelap pada bas menjadi isu berikutan pembunuhan seorang jurutera komputer yang juga dirogoh dalam sebuah bas Oktober lalu. Cermin gelap pada bas itu dikatakan menghalang pandangan orang ramai meskipun mangsa berusaha meminta tolong. Walaupun ada yang berpendapat nyawa mangsa rogoh lebih berharga, namun Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Lim Leong Sik memutuskan bahawa cermin gelap pada bas yang sedia ada tidak perlu ditukar. Kerana jikalau nak menukar semua, kos kepada syarikat-syarikat adalah tinggi sekali. Dan kita sebagai we will allow them to age out. Begitu juga iklan yang terpapar pada bas juga masih dibenarkan. Bagaimanapun, iklan itu tidak boleh melebihi paras cermin agar tidak menutup pemandangan dari luar. Bagi pemilik kereta pula, Kementerian Pengangkutan membenarkan cermin gelap pada kadar 50%. Kebenaran itu bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan JPJ. Walaupun penguatkuasaan cermin gelap sebanyak 30% tidak membabitkan bas lama, suatu jawatan kuasa antara JPJ dan polis sudah ditubuhkan bagi mengenal pasti latar belakang pemandu bas. Mereka yang mempunyai rekod jenayah atau masalah tingkah laku tidak dibenarkan sama sekali menjadi pemandu bas agar tidak menggugat keselamatan pengguna. Pan Shifei, Buletin Utama TV3. Sementara itu, pemandu bas yang didakwa merogol dan membunuh seorang jurutera komputer wanita hari ini mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan dan minta dibicarakan. Tertuduh Hanafi Mat Hassan berbuat demikian selepas tuduhan dibacakan kepadanya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hanafi, 32 tahun, didakwa mengikut Seksyen 302 dan 376 Kanun Kesiksaan. Dia diwakili oleh Peguam Muhammad Razwan Ibrahim manakala K. Manggaya Karasi bertindak sebagai timbalan pendakwa raya. Peguam bela dalam hujahnya memohon kebenaran mahkamah supaya tertuduh dihantar untuk pemeriksaan doktor bagi menentukan tahap kesihatan mentalnya.
Permohonan dibuat mengikut Seksyen 342 Kanun Acara Jenayah. Bagaimanapun, Hakim Datuk Hishamuddin Muhammad Yunus menolak permohonan itu dan menetapkan perbicaraan pada 2 hingga 19 Januari tahun depan. Bagi tuduhan membunuh, tertuduh boleh dikenakan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan, manakala bagi kesalahan merogol, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara 20 tahun dan sebatan. Pada 7 Oktober lalu, Nur Suzali Mokhtar dirogol dan dibunuh ketika menaiki bas untuk ke Pelabuhan Klang. Mayatnya kemudian dijumpai di pembahagi jalan berhampiran projek perumahan di Bukit Tinggi. Ing Bun Seng melaporkan untuk Bulletin Utama TV3. Kerajaan menetapkan 11 lagi jenis barangan keperluan harian akan mempunyai harga siling. Keputusan itu bagi mengatasi masalah pemborong dan peruncit daripada mengaut keuntungan yang berlebihan menjelang musim perayaan bulan depan. Harga siling itu akan berkuat kuasa seminggu sebelum dan selepas Aidilfitri. Barangan berkenaan ialah kacang panjang, kobis bulat, ikan kembung, kelapa, cili merah, ubi kentang, bawang kecil merah India, daging tempatan, daging import India, daging ayam dan telur ayam. Bagaimanapun harga maksimum itu akan dilaksanakan mengikut sistem zon. Cadangan kita untuk mungkin menetapkan harga mengikut wilayah ataupun zon. Kerana barang-barang ini lebih merupakan barang-barang tempatan. Dia terdapat perbezaan harga antara satu pekan dengan pekan yang lain. Jadi kemungkinan kita akan zonkan mengikut zon utara, tengah, selatan, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Tan Sri Muhyiddin sebelum itu mempengerusikan mesyuarat pasca Kabinet Kementeriannya. Beliau juga menjelaskan pihaknya akan memastikan bekalan mencukupi sepanjang tempoh berkenaan. Untuk itu, agensi berkaitan seperti FAMA dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia sedang berunding dengan pemborong dan peruncit. Semua projek pembangunan di Cameron Highlands dibekukan buat sementara waktu. Arahan pembekuan itu dibuat oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob selepas mesyuarat Exco Kerajaan Negeri siang tadi. Menurut beliau, tindakan itu sementara menunggu kajian kesesuaian pembangunan seterusnya di tanah tinggi ini berikutan penerokaan tanah secara aram. Kertas siasatan dah siap. Pihak Jabatan Hutan akan membuat pendakwaan sedikit masa lagi pada orang yang menceroboh. Katanya semua projek yang ditangguhkan termasuk yang telah diluluskan oleh kerajaan negeri tetapi belum dimajukan. Kira-kira 10 buah projek dijangka terbabit. Menurut Datuk Seri Adnan, kerajaan negeri juga telah mengenal pasti mereka yang bertanggungjawab dalam penerokaan tanah secara haram di Cameron Highlands. Sebagai itu beliau dan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Loh Hing Ding juga akan membuat tinjauan dari udara untuk melihat tahap kemusnahan akibat penerokaan secara haram ini. Ia juga membabitkan pemantauan melalui satelit. Bekas bapa ayam bongkar rahsia kegiatan pelacuran. $812 tadika dan taska di Johor Bahru akan dibuka esok. Rakyat yang tinggal di kawasan sekitar Koridor Raya Multimedia MSC berpeluang membuat bantahan awam jika mereka mendapati projek sekitarnya kurang berfaedah kepada mereka. Ini bertujuan mengelak rakyat daripada kerugian selepas perubahan ke atas kawasan sekitar dibuat. Bagaimanapun Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad kata, bantahan itu perlu berasas agar ia memberi perubahan yang positif pada masa depan. Tumbuh dengan cara terancang. Kita tak nak satu orang dia terfikir nak buat di belakang rumah dia 70 story building, dia buat itu tak boleh lah. So they have to follow the plan. Bukanlah plan ni rigid sangat. Kadang-kadang kalau ada keperluan kita boleh benar pindaan kepada plan. Sebab tu kita bagi peluang kepada semua orang untuk membuat protes kalau dia dapati bahawa plan itu merugikan dia. Datuk Seri Dr. Mahathir sebelum itu melancarkan seranta dan bantahan awam rancangan tempatan MSC di Dengkir, Selangor siang tadi. Rancangan tempatan MSC katanya mengambil masa yang lama dan ia adalah rancangan masa depan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai contoh, kawasan yang terletak dalam MSC iaitu dari Menara Berkembar Petronas sehingga lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan menjadi bandaraya mega, manakala penduduk sekitarnya akan bertambah 2.5 juta orang dalam jangka 15 tahun
Justru projek mega itu sepatutnya diterima rakyat. Pada ucapannya sebelum itu, Perdana Menteri menyatakan kekesalannya terhadap sikap segelintir rakyat Malaysia yang sanggup memburuk-burukkan tanah air sendiri di luar negara. Katanya golongan seumpama itu adalah lebih baik keluar dari negara ini. Tapi ada manusia yang memanggil diri mereka orang Malaysia, rakyat Malaysia, yang sanggup mencari orang asing, kuasa asing untuk menindas negara sendiri. Inikah orang yang berani mengaku dirinya sebagai orang Malaysia? Adalah lebih baik mereka nyah ke lain tempat. Di mana mereka akan ditadbir oleh orang yang mereka minta tolong daripadanya. Mereka ini adalah penderhaka kepada negara kita. Bagaimanapun Perdana Menteri percaya seluruh rakyat Malaysia mahukan keamanan dan kemakmuran tanpa campur tangan asing. Detik Niaga ini dibawakan khas untuk anda oleh RHB Bank. Malaysia terus mencatat lebihan dagangan bernilai 6.1 bilion ringgit bagi September tahun ini. Menurut Jabatan Perangkaan, lebihan dagangan itu adalah 28% lebih tinggi daripada apa yang dicatatkan pada bulan Ogos lalu. Ini bulan ke-35 berturut-turut negara mencatatkan lebihan. Bagaimanapun, lebihan tahun ini rendah sedikit berbanding bulan yang sama tahun lalu. Keseluruhan ekspor bagi bulan September ialah 34.9 bilion ringgit, manakala import 28.8 bilion ringgit. Bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini, Malaysia mencatatkan lebihan dagangan sebanyak 43.7 bilion ringgit. Ekspor bagi tempoh itu meningkat 20.2% kepada 277.4 bilion ringgit, manakala import naik 31.1% kepada 233.7 bilion ringgit. Keluaran elektronik dan elektrik kekal sebagai penyumbang terbesar ekspor tahun ini bernilai 162.5 bilion ringgit atau 58.6% daripada nilai ekspor. Import barangan perantaraan pula penyumbang besar import dengan 73.7% atau 172.3 bilion ringgit. Berkat kuasa 30 Jun 2001, keperluan modal berbayar minimum bagi penanggung insurans akan dinaikkan kepada 100 juta ringgit daripada 50 juta sekarang. Gubernur Bank Negara Datuk Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata selain meluaskan operasi, peningkatan modal bertujuan membolehkan penanggung insurans membuat pelaburan di dalam teknologi maklumat. Peningkatan itu juga adalah antara langkah awal kepada penggabungan operasi syarikat insurans. Pelaksanaan penggabungan katanya akan mewujudkan penanggung insurans yang berdaya saing dan pasaran yang kukuh. Bank Negara juga mengumumkan penubuhan Jabatan Perbankan Islam dan Takaful berkuat kuasa 1 Oktober 2000 untuk membangun dan memantau perniagaan perbankan Islam dan Takaful. Kita beralih ke laporan saham. Harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur ditutup lebih kukuh hari ini. Indeks komposit ditutup 6 mata lebih tinggi kepada 758. Indeks perusahaan pula turun 12 mata kepada 1,321. Sejumlah 139 juta saham bernilai 467 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, kaunter untung mengatasi rugi dengan 298 berbanding 252, manakala 187 kaunter diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing, ringgit ditutup rendah berbanding mata wang utama dunia. Bertemu kembali.
Kerajaan tidak bercadang meminda undang-undang sedia ada bagi menyekat perintah ganti rugi Mahkamah yang tinggi dalam kes-kes fitnah. Ini kerana jumlah tuntutan ganti rugi itu adalah ditetapkan oleh Mahkamah berdasarkan prinsip undang-undang yang diterima pakai. Perkara itu dijelaskan pada sesi soal jawab sidang Parlimen hari ini. Laporan selanjutnya bersama wartawan Hazran Muhammad di Dewan Rakyat. Datuk Noh berkata jumlah tuntutan ganti rugi bagi sesuatu kes fitnah tidak ditentukan sewenang-wenangnya oleh mahkamah. Sebaliknya jumlah itu ditetapkan dengan mengambil kira pelbagai aspek berkaitan kes yang dibawa ke muka pengadilan. Dalam hal ini, menurut beliau, mahkamah turut menimbangkan soal kelakuan, taraf dan status plaintiff serta sifat kata-kata fitnah yang dikeluarkan. Apabila reputasi seseorang tercemar, maka dalam kes yang sepatutnya wajar bagi mahkamah membuat keputusan supaya defendant membayar ganti rugi yang besar jumlahnya. Ini tidak luar biasa kerana keaiban yang dialami oleh seseorang yang difitnah mungkin lebih buruk daripada bencana kepada dirinya. Undang-undang sedia ada adalah jelas mengiktiraf seseorang yang difitnah daripada terjejas nama baik dan reputasinya. Selain itu, ia juga bagi memastikan seseorang individu lebih bertanggungjawab dalam mengeluarkan kata-kata. Dengan adanya tuntutan-tuntutan yang berlaku sekarang ini dalam amount yang agak besar, mungkin boleh menghalang sikap orang boleh membuat fitnah berluasa dan sesuka hati. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan mengenai projek sekolah online atau SOL oleh Kementerian Pendidikan masih di peringkat permulaan dengan 37 buah sekolah di seluruh negara sudah dikenal pasti sebagai sekolah perintis. Ia dijalankan dengan kerjasama Majlis Guru Besar dan beberapa syarikat swasta bagi meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang komputer dan internet. Hazran Muhammad untuk Buletin Utama TV3. Dalam pada itu, budaya baru yang cuba diperkenalkan oleh pembangkang dalam Dewan Rakyat dibidas pelbagai pihak. Bagi mereka, lolongan ahli Dewan Rakyat dari PAS ketika pembentangan belanjawan Jumaat lalu jelas bertentangan dengan cara Islam. Tindakan ahli Dewan Rakyat pembangkang khususnya dari PAS yang cuba menjadikan Parlimen sebagai gelanggang memaki hamun amat dikesali. Bagi mereka, pembangkang tidak harus mencontohi telatah ahli Parlimen di Taiwan dan Korea Selatan yang jelas mencemarkan nama baik negara masing-masing. Wartawan Syahril Abdul Kadir mengupas lanjut. Ini pandangan yang lumrah di Taiwan dan Korea Selatan. Ahli Parlimen mendapat liputan meluas media antarabangsa kerana mereka sering bercakap lidah dan bertumbuk. Dan perkara yang sama cuba dibangkitkan di Dewan Rakyat pada 27 Oktober lalu. Buat pertama kalinya, Parlimen negara ini dicemari dengan suara-suara sumbang yang sebelum ini begitu asing. Pembentangan belanjawan 2001 oleh Menteri Kewangan Tun Taim Zainuddin cuba diganggu. Beberapa perkataan kasar yang tidak sepatutnya digunakan dilemparkan sesama wakil rakyat yang bergelar yang berhormat ini. Cukuplah. Terus cek mental lah tu. Cukuplah yang orang sudah terangkan tu. Cukuplah. Yang hormat. Perkataan bohong itu tidak patut dikeluarkan, ya hormat. Yang hormat. Ya cukuplah. Yang berhormat, seperti mana yang dikatakan tadi, kalau sekiranya yang berhormat ada hak daripada bawah undang-undang, bawah perjanjian, bawalah perkara ini ke mahkamah. Ya. Mujur yang di-Pertua Dewan Rakyat berjaya mengawal keadaan. Kita amat kesal dengan tindakan dan gaya pembangkang semasa perbahasan pembentangan belanjawan baru-baru ini, kerana institusi Parlimen ini institusi yang tertinggi negara dan kita perlu menghormati institusi ini. Kita mesti mengikutkan peraturan dalam Dewan dan kita telah nak membawa budaya jalanan, street budaya ni kita tak nak bawa dalam Parlimen. Pembangkang yang kecewa dengan rusuhan jalanan anjuran mereka yang tidak lagi mendapat sambutan cuba mengalihkannya ke Parlimen. Pensyarah Sains Politik Universiti Kebangsaan Malaysia Dr. Muhammad Agus Yusof berkata budaya merusuh itu tidak seharusnya menjadi ikutan di Malaysia. Saya rasa sampai pergaduhan, sampai bertumbuk seperti mana yang berlaku di negara Taiwan dan negara-negara yang lain itu tidak sesuai untuk negara kita.
kita kalau bertelagah dari segi pendapat, dari segi polisi, biar kita hanya bertelagah dari segi itu. Dari segi sikap kita sebagai pemimpin Timur yang dihormati, saya rasa kita perlu kekalkan. Bagaimanapun, Naib Pengerusi DAP, Dr. Tan Seng Giau tidak sependapat. Menurut beliau, kekecohan pada Jumaat lalu membuktikan pembangkang menjalankan tugas mereka. Kita bangkitkan masalah ini. Jangan kita setelah dipilih diam saja di dalam parlimen, itu tak boleh. Bagi Ketua Pembangkang, suara-suara sumbang itu adalah reaksi spontan. Dalam isu yang memang sensitif, isu royalti minyak di Terengganu, dan apabila dia tidak menyebut perkataan itu menepati dengan perjanjian, ini yang mencetuskan kontroversi. Jadi reaksi yang spontan yang bangkit berpunca daripada kenyataan dia. Bagi ahli parlimen dari Parti PAS, Dr. Syed Azman Syed Ahmad pula, kekecohan pada Jumaat lalu adalah cara terbaik mempertahankan hak pembangkang. Hak-hak yang ada kita terus pertahankan dalam konteks Dewan, tetapi hak ahli Dewan Rakyat juga kita mesti pertahankan. Sebab itulah ada isu-isu tertentu yang perlu kita ketengahkan, kita akan ketengahkan dengan cara yang terbaik. Apa yang membimbangkan perjalanan sistem demokrasi di negara ini dikhawatiri akan terancam jika kejadian seumpama itu terus berulang. Seperti saya katakan berkali-kali, iaitu walaupun daripada apa parti sekalipun, maka perbuatan itu tak patut dilakukan kerana ia menjejaskan perjalanan Dewan. Itu pulanglah kepada rakyat memikirnya sama ada mereka itu memikirkan imej itu terjejas atau tidak, itu pulang kepada rakyat. Pada diri saya sendiri, iaitu saya berharap, semata-mata berharap itu perbuatan-perbuatan yang seperti itu tidak patut diulangi. Sudah tiba masanya bagi ahli parlimen untuk menunjukkan kematangan mereka. Amanah yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lalu perlu digunakan dengan sebaik mungkin. Sikap tidak menghormati perjalanan Dewan amatlah dikesali kerana ianya bukanlah budaya kita. Syarif Kadir untuk Berita Utama TV3. Setakat tahun ini, lebih 70 wanita asing dan tidak kurang 4 orang tengah ditangkap di Tawau Sabah kerana terbabit dalam kegiatan pelacuran. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Sabah Datuk Muhammad Talib, usaha membantras pelacuran sukar kerana polis mempunyai kuasa yang terbatas. Wartawan Karam Singh Walia ke Tawau baru-baru ini bagi meninjau permasalahan itu. Ini Bandar Tawau. Ia terletak di timur Sabah dan kaya dengan hasil pertanian termasuk pembalakan. Sehubungan itu, Tawau menjadi tumpuan ribuan pekerja asing. Peluang pekerjaan dengan gaji yang lumayan menjadi daya tarikan utama. Ini mengakibatkan ramai yang sanggup melanggar undang-undang negara ini dan menyusup masuk secara haram. Dan antara ribuan pekerja asing itu adalah sekumpulan wanita yang menawarkan perkhidmatan seks. Penduduk sekitar mendakwa pusat pelacuran wujud di bandar ini sejak 15 tahun lalu. Kegiatan yang di sini yang meleluasa itu bukannya orang tempatan di sini, tapi kebanyakannya orang dari luar, merusak rumah tangga yang membuat berleluasa. Dan pertama itu soal kesehatan, soal AIDS, nanti mendapat penyakit yang berbahaya yang tidak dapat dielakkan. Itu maksud pelacuran itu selalu membawa itu penyakit. Mereka turut mendakwa kegiatan pelacuran tertumpu di 3 lokasi utama. Ia dipercayai mempunyai dalang dari negara jiran yang membekalkan gadis-gadis berkenaan termasuk remaja. Berdasarkan maklumat itu, saya dan juru kamera Yazir Mahmun membuat intipan selama 2 hari di Tawau. Kami berjaya mendapatkan seorang lelaki yang mengesahkan sindiket pelacuran memang wujud di Tawau. Kumpulan itu dikatakan mempunyai rangkaian tersendiri di sekitar rantau ini. Kita akan bawa diorang dari contoh dalam satu tempat Surabaya, kita menggunakan kapal laut. Dia ada 2 serikat, iaitu satu Kerinci dan satu Tidar. Dalam perjalanan ambil masa dalam 3 hari 2 malam, kita akan sampai di Nunukan. Apabila sampai di Nunukan, kita akan proses dia buat bikin pas lawatan. Maksud saya pas lawatan ni lintas batas. Kita ongkos dia dalam harga duit RM300 Malaysia lah.
pemalsuan PAS itu diakui oleh seorang gadis yang didakwa menjadi mangsa sindiket. Ini PAS palsu. Iya, dia punya nomor umur palsu. Beliau juga mendakwa sebilangan besar daripada gadis-gadis di sini ditipu dan dipaksa melacur. Adiyanti yang berusia 17 tahun dan berasal dari Jakarta juga mendakwa dia dipukau sebelum dijual kepada sindiket maksiat. Sebetulnya aku tidak ada dendam sama itu orang di sini, sama yang tadi itu aku tidak dendam. Yang aku dendam orang yang jual aku dari Surabaya. Mimpi ngeri gadis-gadis itu bermula sebaik saja sampai di Tawau. Mereka sentiasa dikurung dalam bilik dan tidak dibenarkan keluar langsung. Kemudian kita akan jual sama orang tadi itu sebagai perempuan simpanan dia dengan harga RM3.000 hingga RM5.000. Cara kedua, kita jual perempuan itu untuk buka kotak. Maksud saya untuk memecahkan perawan dia saja dengan harga RM1.500 hingga RM2.000. Konsul Indonesia di Kota Kinabalu, Radite Ed Atmo, mengakui pihaknya maklum akan masalah gadis-gadis bawah umur yang diperdayakan itu. Beberapa kali kami memulangkan anak-anak yang di bawah umur dan mereka setiap kali kami tanya memang diambil oleh salah satu kelompok untuk dipekerjakan di tempat-tempat yang sopan lah, restoran ataukah sebagai amah atau apa, tapi nyatanya sampai di sana mereka dijadikan budak-budak hawa nafsu lah itu. Sehubungan itu, Jakarta menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama menangani masalah itu. Perkara itu disambut baik oleh polis yang mengakui pihaknya sahaja tidak termampu menyelesaikan masalah berkenaan. Dia juga menyebabkan otoriti lain yang mempunyai kuasa untuk memeriksa. Jadi polis ini sebenarnya adalah salah satu saja pihak berkuasa yang mempunyai kuasa untuk memeriksa. Tetapi kuasa-kuasa lain tu kita tidak ada lah. Kegiatan pelacuran secara berleluasa di Bandar Tawau, Sabah wujud kerana pendatang asing dapat memasuki daerah ini dari negara jiran dengan mudah. Apa yang menyedihkan ialah aktiviti pelacuran di sini dijalankan secara terbuka di tengah-tengah bandar sehingga larut malam. Pihak berkuasa tempatan perlu membantras kegiatan haram ini agar ia tidak melarat dan menjadi punca keretakan rumah tangga maupun perosak generasi muda kita. Karam Singh Walia melaporkan dari Tawau, Sabah untuk Buletin Utama TV3. Kecuali 14 pusat jagaan kanak-kanak, semua 812 buah tadika dan taska di sekitar Johor Bahru yang diarahkan tutup sejak 3 minggu lalu dibenarkan dibuka semula mulai esok. 14 premis itu diberi tempoh seminggu lagi oleh Pengerusi Pembangunan Keluarga, Hal Ehwal Wanita dan Kesihatan Johor, Halimah Muhammad Sadiq, untuk mencapai tahap kebersihan atau ditutup terus. Sebelum ini, sebagai langkah berjaga-jaga akibat wabak penyakit tangan, kaki dan mulut, semua pusat jagaan kanak-kanak ditutup. Dan daripada jumlah yang kita jalankan pemeriksaan ulangan dan sebagainya, kita dapati bahawa sebanyak 817 tadika dan taska daripada bilangan sebanyak 831 telah pun memenuhi syarat untuk dibuka semula. Halimah berkata kaki tangan Jabatan Kesihatan menjalankan pemeriksaan ulangan sejak 19 Oktober lalu terhadap 831 tadika dan taska bagi memastikan pusat jagaan kanak-kanak dalam keadaan bersih. Selain itu, kes membabitkan penyakit tangan, kaki dan mulut mula menunjukkan pola penurunan dengan hanya 25 kes terakhir dilaporkan. Manakala kanak-kanak yang masih dirawat di hospital seluruh negeri menurun kepada 21 kes. Lagi laporan nahas pesawat di luar negara. Amerika Syarikat dan Korea Utara cari penyelesaian peluru berpandu di Kuala Lumpur. Perkembangan luar negara. Selepas nahas pesawat Singapore Airlines di Taiwan, dunia turut dikejutkan dengan satu lagi tragedi di Lisbon. Semua 48 penumpang pesawat penerbangan Antonov 26 maut apabila terhempas di bahagian utara Angola. Agensi media tempatan Lusa melaporkan pesawat malang itu disewa oleh sebuah agensi pelancongan. Ketika tragedi, pesawat buatan Rusia itu membawa 42 penumpang dan 6 anak kapal. Semua mangsa adalah warga Rusia.
Sumber di sebuah syarikat pengendali pesawat Green Kango memberitahu Antonov 26 yang dalam penerbangan ke Luanda meletup di udara sejurus berlepas dari Sao Remo. Sementara itu di Australia, sebuah pesawat milik China Easter Airlines terbabas dari landasan ketika membuat pendaratan di lapangan terbang Sydney. Bagaimanapun tiada kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Laporan media tempatan menyatakan ketika kejadian pesawat berkenaan dalam penerbangan dari Beijing. Bagaimanapun ia tiba di lapangan terbang Sydney lewat daripada yang dijadualkan. Menurut sumber, pesawat terbabas apabila tayar pada bahagian depan tergelincir dari landasan ketika ia sedang mendarat. Keluarga mangsa yang sudah menunggu lama di terminal hanya dimaklumkan kelewatan berpunca daripada masalah teknikal. Semua penumpang berjaya dikeluarkan daripada pesawat dengan selamat. Pesawat Airbus 340-300 itu setakat ini masih tersadai di landasan utara selatan. Jurucakap agensi penerbangan Sydney bagaimanapun memberitahu kejadian itu tidak menjejaskan operasi lapangan terbang. Impian untuk mencapai keamanan di tebing barat kian tipis apabila keganasan rejim Zionis terus gagal dibendung. Terbaru, 5 lagi remaja Palestin terbunuh angkara kekejaman tentera Yahudi. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Israel Shimon Peres pula menawarkan diri untuk menganjur rundingan atasi krisis tebing barat. Sasaran terbaru Israel di Karni mengorbankan 5 remaja Palestin. Mangsa berusia 17 tahun, 20 dan 22 tahun mati akibat ditembak di kepala. Manakala mangsa keempat dan kelima masing-masing meninggal dunia ditembak di dada dan perut. Turut cedera seorang wakil agensi media CNN, Ben Wedeman. Sejak krisis Israel-Palestin 28 September lalu, angka korban mencecah 154 orang, majoritinya penduduk Palestin. It was very clear that they were taking sides, that Israel was always bailed out by the US. American papers and presentations were always based on the Israeli position. Ashrawi mendakwa sejarah konflik tebing barat membuktikan Washington sebenarnya tidak berminat untuk mengembalikan keamanan di rantau itu. Sebaliknya, penduduk Palestin terus dipersalahkan. Kuala Lumpur hari ini menjadi tumpuan Amerika Syarikat dan Korea Utara untuk mencari jalan mengekang program peluru berpandu negara blok komunis selepas rundingan Julai lalu menemui jalan buntu. Washington diwakili oleh setiausaha negaranya Madeleine Albright, manakala Pyongyang oleh Presiden Kim Jong-il. Mengikut jadual, siri rundingan terbaru di Ibu Negara berlangsung hingga Jumaat ini. Tumpuan akan diberi kepada usaha membendung penghasilan peluru berpandu dan keselamatan sejagat. Rundingan di Kuala Lumpur ini berlangsung beberapa jam selepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB meluluskan resolusi bersama buat julung kalinya. Resolusi itu yang dicapai pada sidang kemuncak Jun lalu antara Amerika Syarikat dan Korea Utara menekankan kerjasama untuk mengurangkan ketegangan antara kedua-dua negara. Misi Rahman dan 18 pemainnya pulih imej bola sepak Malaysia. Segmen sukan bersama Harmita Azim Muhammad seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 18 pemain terakhir yang membawa cabaran negara pada Piala Tiger diumumkan petang tadi. Seperti yang dijangka, antara yang mendapat kepercayaan bekas penyerang utama Azman Adnan. Gandingan pemain baru dan lama juga menjadi taruhan mengubah imej lama pasukan negara. Inilah senarai pemain yang dipilih Persatuan Bola Sepak Malaysia petang tadi. Menurut jurulatih kebangsaan Abdul Rahman Ibrahim, ia barisan yang dianggap terbaik membawa cabaran negara di Thailand. Namun di sebalik keyakinannya, Rahman sedikit terkilan kerana kehilangan 2 pemain yang dianggap mampu memantapkan lagi tentangan pasukan kebangsaan. Pemain yang dimaksudkan ialah Bahtiar Othman dan Ramusari yang terpaksa diketepikan lantaran kecederaan. Bagaimanapun, Rahman mengharapkan kematangan gandingan penyerang dan pemain tengah mampu melakukan yang terbaik. Kerana Rahman yakin faktor penyudah yang berkesan memainkan peranan penting menentukan Malaysia mampu mencapai sasaran 4 pasukan terbaik. Telah ada satu kumpulan pemain yang telah berubah corak, iaitu mereka benar-benar hendak berprestasi tinggi dan memberi saingan hebat kepada pasukan. Sementara itu, Rahman mempunyai sebab kukuh menggugurkan 5 pelatihnya. Cara mereka bermain itu masih lagi di mutu di peringkat Liga M. Dia tak boleh lagi kepada international game. Bagaimanapun, Rahman percaya mereka yang digugurkan mampu menggugat pemain utama sekiranya terus diberi pendedahan berterusan.
5 pemain yang digugurkan petang tadi ialah Yaakob Aris, SC Varam, Sutishnaya, Hamsani Ahmad dan Syukur Adan. Di Thailand, Malaysia diletakkan dalam kumpulan B bersama juara bertahan Singapura, Vietnam, Laos dan Kemboja. Berdasarkan pencapaian lalu, selain Kemboja, Malaysia mempunyai sejarah pahit berdepan 3 lagi pencabar. Malaysia menentang Vietnam di Songkla pada perlawanan pembukaan 5 November ini. Pada hari yang membabitkan skuad bola sepak kebangsaan menentang Vietnam Ahad ini, Yuan Yufang dan K. Baskaran pula akan mewakili negara pada maraton antarabangsa New York. Perlumbaan yang dianggap getir dengan menampilkan 30,000 pelari seluruh dunia itu menawarkan hadiah keseluruhan $310,000 Amerika. Setelah menampilkan aksi hambar pada Sukan Olimpik Sydney, Yufang sedar maraton New York sejauh 42 km medan buatnya membaiki persembahan. Lebih dari itu, pengalaman di New York amat berharga buatnya untuk dikongsi bersama atlet remaja negara. Maybe I retire, I can becoming the coach. This is a good experience. Antara pencapaian terbaik Yufang yang melayakkannya ke New York ialah menjuarai maraton antarabangsa Kuala Lumpur April lalu. Dia melakukan catatan 2 jam 49 minit 48 saat. Bagi K. Baskaran pula, kesempatan sulung beraksi di New York antara detik penting kerjayanya. Persediaan saya memang rapi dan saya telah berlatih bersungguh-sungguh. Harapan saya dan matlamat saya adalah untuk buat rekod kebangsaan. Baskaran mendapat tempat ketiga pada maraton antarabangsa Kuala Lumpur lalu dengan catatan 2 jam 33 minit 25 saat. Yufang dan Baskaran akan bertolak ke New York jam 10 malam esok di bawah tajaan Total Sport Sendirian Berhad. Di New York, Total Sport juga merangka promosi menjelang cabaran maraton antarabangsa Kuala Lumpur yang dijadualkan berlangsung Mac tahun depan. Perlumbaan cabaran lasak Mile 7 Outdoor Quest 2000. Persediaan skuad negara menjelang hari pertama perlumbaan esok agak terganggu berikutan masalah kesihatan yang menimpa salah seorang peserta negara, Eugene Chan. Sehingga lewat petang tadi, Eugene diserang demam selsema yang agak serius dan terpaksa menerima rawatan setiap 3 jam sekali. Perlumbaan lasak 4 hari ini akan bermula awal pagi esok di Lijiang, China dalam cuaca sejuk 5 darjah Celsius dengan ketinggian 4 hingga 5,000 meter dari aras laut. Bagaimanapun, menurut Ketua Pasukan, Leah Elizabeth Yu, keadaan Eugene kini bertambah baik dan tidak membimbangkan. 2 lagi peserta negara yang turut serta dalam perlumbaan ini ialah Muhammad Razani Hussein dan Ahmadul Tahir. Pasukan negara mensasarkan kedudukan 10 terbaik pada perlumbaan kali ini. Bola sepak luar negara, jaringan hat-trick Diego Tristan membantu pasukannya Deportivo La Coruña memblasar Las Palmas 4-0. Kemenangan yang membolehkan Deportivo merampas kedudukan tangga teratas Liga. Bermain di gelanggang sendiri, Deportivo mengharapkan kemenangan membolehkan mereka melonjak ke tangga teratas daripada kedudukan keempat. Di tangga keempat, mereka berkongsi mata bersama Real Madrid dan Alaves. Deportivo bermula cemerlang, malah hampir mendahului seawal minit pertama menerusi cubaan Donato. Bagaimanapun, gol pertama Deportivo hanya terhasil pada minit ke-31 menerusi penyerang Diego Tristan. Babak kedua terus menyaksikan penguasaan Deportivo. Minit ke-48, Tristan mengukuhkan cengkaman tuan rumah dengan jaringan kedua. Tristan terus cemerlang apabila melengkapkan hat-tricknya pada minit ke-60. Tidak cukup dengan itu, Roy McKay menjadikan kedudukan 4-0 9 minit sebelum permainan tamat. Kemenangan ini membolehkan Deportivo melonjak ke tangga teratas Liga mengatasi Valencia dengan 1 mata. Sementara itu, bekas bintang bola sepak Argentina Diego Maradona meraihkan hari jadinya ke-40. Dia turut mengumumkan akan kembali ke dunia bola sepak sebagai pengurus kelab Almagro. Maradona kembali ke Argentina untuk merayakan hari jadinya di sebuah kelab malam di Buenos Aires. Sejak awal tahun ini, Maradona menjalani rawatan ketagihan dada di Cuba. Pada hari lahirnya, Maradona secara terbuka mengakui melakukan kesilapan dan bertekad tidak mengulanginya. Mengenai tugas barunya, Maradona berterima kasih di atas kepercayaan yang diberikan Presiden Almagro, Dado de Marchi. Saingan tenis pula menyaksikan wakil Britain Greg Rusedski meneruskan kemarahan ke pusingan ketiga pada siri Masters Stuttgart. Rusedski mengalahkan pilihan ke-16 dari Argentina, Mariano Pita 6-2 dan 6-3. Pada pusingan ketiga, Rusedski akan menentang pemenang antara Marat Safin dan Fabrice Santoro.
Turut mara pemain Australia Mark Fulpusis. Dia melakukan 11 aces untuk mengenepikan pencabar dari Perancis Arnaud Clement 6-3 dan 6-3. Sekian dahulu saya masukkan untuk malam ini. Salam hormat dan selamat malam. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer. Kami menamatkan buletin utama malam ini dengan menyorot kembali visual menyayat hati tragedi pesawat Singapore Airlines di Taiwan. Semoga keluarga mangsa nahas tabah menghadapi dugaan. Salam hormat. Selamat malam.